وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan dengan keimanan dan ketakwaan kita menjadi insan yang saleh serta memperolehi kebaikan di dunia dan di akhirat. Tajuk khutbah pada hari ini ialah pendidikan untuk anak bermula di rumah. Sidang Jumaat yang dihormati sekalian, pendidikan untuk anak-anak bermula di rumah. Ibu bapa dan sekolah perlu berganding bahu dalam melaksanakan tugas mendidik anak-anak. Kerjasama yang kukuh antara sekolah dan ibu bapa akan menjadikan pendidikan di sekolah lebih berkesan. Kita tidak mahu anak-anak kita hanya cemerlang dalam akademik dan kerjaya tetapi gagal menjadi seorang Muslim yang mengamalkan Islam. Oleh itu kita yang bergelar ibu dan ayah bertanggungjawab untuk mendidik anak-anak kita menurut garis panduan yang telah ditetapkan oleh Islam. Di antara beberapa cara yang dapat dilakukan oleh kita semua untuk mendidik anak-anak kita menurut Islam ialah, yang pertama, ajarlah anak-anak kita semua supaya mereka mengenal Allah dan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ajarlah mereka supaya mengenal dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Didiklah mereka supaya mengenal dan memahami Islam untuk diamalkan. Ajarkanlah asas ilmu tauhid, iaitu bagaimana mentauhidkan Allah, dan laranglah mereka dari melakukan perbuatan syirik, seperti mana Luqman telah memberikan nasihat kepada anaknya dalam surah Luqman ayat 13 supaya jangan melakukan perbuatan syirik. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya semasa dia memberi nasihat kepadanya, wahai anak kesayanganku, janganlah engkau mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Sesungguhnya perbuatan syirik itu adalah satu kezaliman yang besar. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, yang kedua, kita hendaklah mengajarkan kepada mereka bacaan Al-Quran dan menggalakkan mereka supaya menghafal ayat-ayat yang pendek dan mudah dari Al-Quran. Ibu bapa haruslah pandai memanfaatkan kesempatan yang ada untuk melatih mereka menghafal ayat-ayat yang mudah, seperti mana yang telah dicontohkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum dan generasi tabi'in dan tabi'in. Ramai daripada kalangan mereka ini yang sudah menghafal Al-Quran sejak dari usia kanak-kanak lagi, kerana Al-Quran itu mudah untuk dipelajari dan dihafaz. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Qamar ayat 17, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Dan demi sesungguhnya kami telah mudahkan Al-Quran untuk menjadi peringatan dan pengajaran.
maka adakah sesiapa yang mahu mengambil peringatan dan pelajaran daripadanya? Sidang Jumaat yang dihormati sekalian, yang ketiga, mengajak anak-anak kita untuk melaksanakan salat di awal waktu. Ini merupakan salah satu perintah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Azza wa Jalla telah memerintahkan kita untuk tetap sabar dalam menunaikan kewajipan salat, termasuk bersabar dalam mengingatkan isteri dan anak-anak kita untuk tetap mendirikan salat, seperti mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Taha ayat 132, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Dan perintahkanlah keluarga kamu serta umatmu mengerjakan salat, dan hendaklah engkau tekun bersabar menunaikannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, bahkan kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan ingatlah kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Untuk itu hendaklah seorang ayah sentiasa memberikan contoh teladan yang baik kepada anak-anak mereka dengan cara melaksanakan salat yang wajib di awal waktu, mengajak anak-anak salat, serta bertanya kepada anak-anak adakah mereka telah menunaikan salat ataupun belum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, muru auladakum bis-salah wa hum abna'u 7 sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10 wa farriqu bainahum fil madaji'. Suruhlah anak-anak kamu salat ketika berumur 7 tahun dan pukullah mereka jika mereka berusia 10 tahun jika mereka sengaja meninggalkan salat, dan pisahkanlah tempat tidur mereka antara anak lelaki dan anak perempuan ketika mereka berumur 10 tahun. Hadis hasan sahih riwayat Abu Dawud. Jika anak kita semua sudah berumur 7 tahun, hendaklah seorang ayah mengajak anak-anaknya untuk menunaikan kewajipan salat. Setelah selama 3 tahun kita menyuruh anak dengan cara yang baik supaya mereka salat, maka apabila mereka sudah berumur 10 tahun, hendaklah kita sebagai ibu bapa bersikap tegas terhadap anak-anak jika mereka tidak menunaikan salat. Ini merupakan pendidikan yang sangat bermanfaat, kerana dalam benak hati anak-anak akan tertanam kebiasaan dan perhatian yang mendalam tentang kewajipan salat yang sangat mulia ini. Terdapat banyak sekali hikmah dan manfaat yang terkandung di dalamnya. Sidang Jumaat yang dimuliakan, yang keempat, cara untuk mendidik anak-anak ialah perhatian ibu bapa terhadap anak-anak dalam perkara yang melibatkan akhlak. Anak-anak hendaklah dididik supaya berakhlak dengan akhlak yang mulia, jujur, berkata baik dan benar, berbuat baik kepada ahli keluarga, saudara mara, jiran tetangga, juga menyayangi yang lebih kecil serta menghormati yang lebih tua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min khiyarikum ahsanukum akhlaqa." Sesungguhnya di antara orang yang terpilih di antara kamu ialah orang yang paling mulia akhlaknya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ibu bapa dan para guru juga hendaklah memberikan contoh teladan yang baik kepada mereka, iaitu dengan memperlihatkan akhlak yang mulia kepada mereka. Didiklah anak-anak dengan akhlak yang mulia. Sesungguhnya anak yang baik akhlaknya akan menjadi hamba Allah yang cemerlang di dunia dan di akhirat kelak. Sidang Jumaat yang dimuliakan, yang kelima, ibu bapa juga hendaklah mengetahui dengan siapakah anak-anak mereka berkawan, kerana pengaruh baik atau buruknya seseorang kawan itu boleh mempengaruhi dan memberi kesan yang baik ataupun yang buruk kepada diri anak-anak kita semua.
Seperti mana yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ar-rajulu 'ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil." Seseorang itu bergantung pada agama kawan-kawannya, maka hendaklah dia melihat dengan siapakah dia berkawan. Hadis hasan riwayat At-Tirmizi. Kita semua mengetahui bahawa sesuatu yang buruk itu amat mudah sekali mempengaruhi minda anak-anak kita. Apatah lagi dalam pergaulan muda-mudi seperti di zaman sekarang ini, yang cenderung melanggar batas pergaulan sebagai seorang Muslim. Mereka berani berdua-duaan antara lelaki dan perempuan, sehingga bisikan syaitan mudah sekali menjerumuskan diri mereka ke jurang dosa penzinaan. Mereka juga boleh terlibat dengan gejala ketagihan dadah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan boleh menjerumuskan diri mereka dalam kehinaan dan kesengsaraan hidup di dunia dan di akhirat kelak. Segala usaha yang telah dicurahkan oleh ibu dan ayah untuk mendidik anak-anak boleh sahaja menjadi sia-sia hanya kerana anak-anak kita salah memilih kawan-kawan. Untuk itu, haruslah diperhatikan akhlak kawan anak-anak kita. Adakah kawan-kawan mereka itu memiliki fahaman agama yang baik? Adakah solatnya baik? Adakah kawan-kawannya sentiasa menasihati dan tolong-menolong dalam perkara kebajikan? Sidang Jumaat yang dikasihi sekalian, sebelum kita mengakhiri khutbah pada hari ini, khatib ingin membuat beberapa kesimpulan berkenaan dengan khutbah pada hari ini, iaitu tugas mendidik anak-anak adalah tanggungjawab setiap ibu dan bapa dan pihak sekolah. Ibu dan bapa serta guru-guru perlulah memberikan perhatian yang seimbang dalam aspek kecemerlangan diri dan juga akademik. Perlu diingat segala didikan ibu bapa dan para guru kepada anak-anak tiada kesannya jika tidak dilakukan dengan kasih sayang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man lam yarham saghirana." Tidaklah termasuk dalam golongan kami orang yang tidak menyayangi kanak-kanak. Setiap ibu bapa juga perlu memberikan pendidikan agama kepada anak-anak semenjak dari kecil lagi. Tanggungjawab memberikan pendidikan agama adalah tanggungjawab ibu bapa di rumah. Ibu bapa perlu mempunyai pengetahuan agama dan kemahiran yang sesuai dalam mendidik anak-anak mereka. Adalah menjadi kewajipan setiap ibu bapa mempelajari ilmu fardu ain agar mereka dapat menjadi contoh kepada anak-anak mereka. Ibu bapa dan sekolah perlu berganding bahu dalam melaksanakan tugas mendidik anak-anak. Kerjasama yang kukuh antara sekolah dan ibu bapa akan menjadikan pendidikan di sekolah lebih berkesan dengan usaha yang bersungguh-sungguh serta baik, serta banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jal supaya anak-anak kita menjadi orang-orang yang beriman, salih dan salihah pada waktu-waktu yang dimustajabkan doa. Antara doa yang terbaik untuk mereka ialah seperti mana doa yang tercatat di dalam Al-Quran, yakni dalam surah Al-Furqan ayat 74, "Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama." Dan juga mereka yang diredai Allah itu ialah orang-orang yang berdoa dengan berkata, "Wahai Tuhan kami, berilah kami beroleh dari isteri-isteri dan zuriat keturunan kami perkara-perkara yang menyukakan hati melihatnya, dan jadikanlah kami imam ikutan bagi orang-orang yang mahu bertakwa." Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi من الآيات والذكر الحكيم.
Alhamdulillahi wahdah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuha ikhwatul muslimun ittaqullah. Qala Allah ta'ala: ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumaat yang dikasihi sekalian, sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajib ke atas kita untuk mencontohi dan menteladani baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam setiap aspek kehidupan, terutamanya dalam urusan ibadat. Kita juga dituntut agar sentiasa berusaha mencari dan mempelajari sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam untuk kita beramal dengannya. Antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang selalu baginda amalkan adalah berdoa pada setiap kali selesai salat subuh, sebagaimana terdapat dalam hadis sahih riwayat Ibnu Majah. Ummu Salamah radhiyallahu anha berkata, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqul idza shalla subha hina yusallim Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila baginda salat subuh, ketika memberi salam, baginda berdoa dengan lafaz Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amal ibadat yang diterima. Oleh itu marilah sama-sama kita melazimi bacaan doa ini setiap kali kita selesai dari salat subuh, sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 56, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat ke atas nabi, maka wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu berselawat dan salam ke atas Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih daripada Anas bin Malik radhiyallahu an, man shalla alayya wahidah sallallahu alaihi ashra wa hatta anhu ashra khati'at. Sesiapa berselawat ke atasku satu kali, maka Allah membalasnya dengan merahmatinya dan Allah memberi ganjaran pahala kepadanya sebanyak 10 kali dan Allah menghapuskan dosa-dosanya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. Ya Allah, ampunilah seluruh kaum muslimin, sama ada yang hidup ataupun yang telah mati. Ya Allah, berikan petunjuk hidayah serta rahmat-Mu kepada kami sekalian hamba-hamba-Mu, dan kepada pemimpin kami, terutamanya Raja Pemerintah Negeri Perlis Tuanku Syed Sirajuddin ibni almarhum Tuanku Syed Putra Jamalul Lail, dan Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra ibni Tuanku Syed Sirajuddin Jamalul Lail, serta kaum kerabat baginda, supaya sentiasa beramal dengan kitab-Mu dan sunnah Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkau lanjutkanlah usia baginda berdua dalam keadaan selamat, sihat sejahtera, dan semoga dengan kesihatan yang baik yang telah Engkau kurniakan kepada baginda berdua, terlaksanalah pemerintahan yang adil lagi diridai oleh-Mu. Ya Rahman, Ya Rahim, kami memohon kepadamu dengan segala kerendahan diri sebagai hamba-Mu,
Engkau indahkanlah akhlak kami, Engkau perbaikilah pergaulan antara kami. Engkau peliharalah kami dari penyakit lemah, malas, perfikiran dangkal dan buruk budi pekerti. Ya Rahman, Ya Wadud, Engkau baikilah keluarga kami, anak isteri kami, saudara mara kami, jiran tetangga kami dan seluruh urusan mereka yang kami kasihi. Engkau jadikanlah kami umat yang mempunyai ketinggian akal dan budi, mempunyai minda yang unggul dalam menguruskan kehidupan ini dan menjadi teladan yang baik kepada manusia yang lain. Ya Allah, jadikanlah negeri Perlis ini sebagai negeri yang makmur. Rakyatnya hebat, mantap, bermentaliti kelas pertama dalam tindakan. Hidup bersih, bersatu padu dan dilimpahi berkat serta rahmat dari sisimu. Engkau jauhkanlah kami dari bala dan kerosakan. Engkau tambahkanlah nikmat-Mu kepada kami. Engkau berikanlah kepada kami kebahagiaan hidup di dunia dan di hari akhirat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun.